Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan lihat beberapa ujian non-parametrik ya, yang menjadi alternatif kepada ujian parametrik. Kita tahu ujian parametrik ini ada pelbagai andaian, normality antaranya, homogeneity of variance antaranya. Dan sekiranya data tersebut tidak memenuhi andaian-andaian multivariate tadi, maka ada alternatif lain yang boleh kita gunakan selain daripada ujian parametrik, iaitu non-parametric test. Ujian pertama adalah ujian Mann-Whitney-U nama dia. Kan? Ia merupakan alternatif kepada independent sample t-test. Okey, macam mana nak buat Mann-Whitney-U ni? Kita buka work6.sav yang pernah kita buka dulu, lama dulu kan, masa kita buat t-test dulu. Okey, kalau masih ingat, kalau kita buat t-test, independent sample t-test, kita pergi kepada compare mean, analyze compare mean dan juga independent sample t-test kan. Kalau di sini kita ada car type dia kat sini kan, 1 dan 2, maka kita define group 1 dan 2. Okey, dan sekiranya kita nak lihat perbezaan mean di antara kereta manual dengan automatik terhadap penggunaan petrol RON 97 contohnya kan, dan kita klik OK kat sini, dan kita akan dapat dekat output dekat sini kan, dekat t-test punya output ni, dia punya mean untuk kedua-dua kereta manual dengan automatik, dan homogeneity of variance punya test ni kita nak di atas 0.05, nak menunjukkan variance adalah equal ya, dan juga sekiranya t-test SIG 2 tail ini di atas di bawah 0.05, maka ianya ada hubungan signifikan. Jika di atas macam ni tidak ada perbezaan yang signifikan, maknanya tidak dapat perbezaan mean yang signifikan untuk manual dan juga automatik. Dan bagaimana kiranya kalau kata data ini tidak normal contohnya kan, ataupun tidak boleh kita nak run untuk apa ni tadi, ujian parametrik. Jadi ada ujian non-parametrik. Jadi macam mana? Klik pada analyze, pergi kepada non-parametric test kat sini. Okey. Dan klik independent samples. Okey, bila kita klik dekat situ, okey, dia akan terus kita akan klik pada ada 3 tab sini, objective, field dengan setting. Klik pada objective, okey. Dan klik pada customize analysis. Kemudian klik pada fields, ya, masukkan car type ni tadi kepada group dia. Jadi dia ada 2 group tadi kan. Cuma kita tak perlu define group 1, 2 dan sebagainya lah. Okey. Dan klik pada RON 97. Okey, untuk test field kat sini. Jangan klik run lagi. Klik pada settings pula. Okey. And then klik pada customize test. Bila customize test ni kita pilihlah Mann-Whitney-U 2 samples kat sini kan. Bila kita klik dan baru kita run. Bila kita run, tuan-tuan dapatlah dia punya hypothesis test summary kat sini. Okey, sama je bacaannya kalau kita lihat dekat sini kan. Cara bacanya maknanya jika ianya di bawah 0.05, ianya terdapat perbezaan mean yang signifikan lah antara kedua manual dan automatik. Jika dia di atas 0.05, tidak ada terdapat perbezaan yang signifikan. Sama juga ke sini. Cuma bezanya dekat sini ada Levin test, tapi sini tidak ada Levin test disebabkan ini adalah parametric test. Yang ini bukan non-parametric punya analysis kan. Nilai SIG juga di atas 0.05, maka tidaklah terdapat perhubungan yang signifikan ataupun perbezaan mean yang signifikan di antara kategori car type ni tadi dengan penggunaan petrol RON 97 kan. Kalau nak report further, maknanya kalau kita double klik dekat kita punya ni, kita dapatlah ya, dia punya satu lagi model viewer kat sini kan. Jadi mana yang kita nak report, kita reportkanlah total N dia berapa, mana jumlah sampel berapa, Mann-Whitney-U punya statistik ni berapa, 46.5, dan juga dia punya standardized test statistik ni iaitu -0.927, dan juga yang ini asymptotic significant ni two-sided ni kan, 0.354. Maknanya kita katakan tidaklah terdapat perbezaan mean yang signifikan di antara keduanya. Jadi kalau kita bandingkan dengan t-test tadi, maka sama je lah. Maknanya yang sini tidak ada perbezaan signifikan, yang ini pun tidak dapat perbezaan signifikan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah ujian Wilcoxon Sign Rank Test. Ya, ini merupakan alternatif kepada paired sample t-test ataupun repeated measures, ataupun kita collect data 2 kali, pre-test, post-test. Ingat lagi tak? Pre-test, intervention dan post-test. Kalau kita bandingkan ada perbezaan atau tidak.
kan. Dia merupakan alternatif kepada repeated measures immunity test lah. Jadi macam mana kita nak buat dalam SPSS, data yang sama dekat word 6 ini tadi, ya, pergi kepada, kalau kata parametrik, ujian parametriknya adalah compare mean dan juga PET sample t-test. Okay. Dan kita akan masukkan pre-testnya dahulu. Yang kalau kat sini kita nak bandingkan penggunaan RON 97 ataupun jumlah kilometer yang dicatatkan oleh RON 97 dan juga jumlah kilometer yang dicatatkan oleh RON 95 dan juga 97. Jadi kita nak lihat ada atau tidak perbezaan yang signifikan antara keduanya. Kan ini PET sample t-test lah. Bila kita klik OK dekat sini, RON 95 dia kata mean-nya direkodkan adalah 8.5 km, RON 97 13.86. Adakah perbezaan ini signifikan ataupun tidak? Kita lihat dekat PET differences, dekat PET sample t-test ni nilai SIG-nya di bawah 0.05. Jadi terdapatlah perbezaan yang signifikan. Kita kata kat sini dia tak ada ni ya. Dia tidak ada homogeneity of variance punya test kat sini walaupun dia adalah parametric test. Kena ingat yang ini kita bandingkan repeated measures. Maknanya kalau kita dah buat awal lagi macam yang ujian sebelum ni, which is independent sample t-test. Kat situ kita boleh check, kat sini kita tak boleh check pun. Okay. Jadi untuk non-parametricnya bagaimana? Klik pada analyze, pergi kepada non-parametric test. Ya, disebabkan kita ambil data tu 2 kali kan. Jadi dia pergi kepada related samples kan. Bila related samples ni, macam biasa pergi kepada objektif, klik pada customize analysis. Kemudian klik pada field, kan? Klik pada field tu apa yang kita nak bandingkan. Kita nak bandingkan RON 95 dan juga RON 97, penggunaan kilometer dia kan. Penggunaan berapa banyak jumlah kilometer yang dicatatkan, ada perbezaan ataupun tidak, kan? Lepas tu pergi pada setting, klik pada customize. Kat sini kan. Klik pada customize. Bila klik pada customize, kita nak masuk kat mana? Pergilah kepada ni Wilcox on match pair sign rank to sample. Yang ni Wilcox on match pair sign rank to samples. Samalah macam yang kita tulis ni, Wilcox on sign rank test ni. Kan? Okay. Bila kita dah klik situ, dah habis ketiga-tiga field ni, kita run analysis. Dan bila kita run, kalau kita nak bandingkan dengan PET sample t-test tadi, ianya signifikan kat sini kan, maka terdapat perbezaan signifikan di antara RON 95 dan juga RON 97. Jumlah kilometer yang dicatatkan. Dekat sini pun dia adalah signifikan. Jadi reject hypothesis. Hypothesis ini maknanya apa? Jika terdapat, kalau kata hypothesis, kita kata tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara jumlah kilometer yang dicatatkan melalui RON 95 dan juga RON 97. Jadi yang ini di reject lah sebab signifikan. Kan? Jadi kalau kita klik dekat sini, kita akan dapatlah yang model viewer ni. Bolehlah kita reportkan macam biasa, total N dia, jumlah samples dia berapa, test statistik dia berapa, okey, dan juga standardized test statistik dia berapa, ya, dan juga SIG dia ni, ya, asymptotic SIG, significant value dia. Maknanya terdapat perbezaan yang signifikan lah di antara jumlah kilometer yang dicatatkan melalui RON 95 dan juga RON 97. Okey, itu yang kedua. Okey, ujian alternatif yang ketiga ataupun non-parametric yang ketiga adalah Kruskal-Wallis test. Ianya merupakan alternatif kepada ujian one-way ANOVA. Kalau macam tadi ni, Man-Whitney ni dia ada 2 sampel saja. Yang Kruskal-Wallis ni ataupun one-way ANOVA ni ada 3 sampel. Kan masih ingat tak yang data electricity bandar di Australia dengan penggunaan electricity je kan? Jadi kita buka data tu, which is data work 7. Ya, kita buka data work 7 kat sini. Di mana kalau kita kata kita nak run one way ANOVA, kita akan pergi kepada compare mean dan pergi kepada one way ANOVA kan. Bila kita pergi one way ANOVA, kita akan masukkan city atau bandar kepada factor dan juga cost-nya kepada dependent list kan. Dan dekat option kita akan klik descriptive dan juga homogeneity of variance test kan. Lepas tu disebabkan kita tahu kita pernah buat yang memang terdapat perbezaan yang signifikan di antara bandar dengan juga cost electricity ni, jadi bolehlah kita klik post hoc kan. Kita klik to key dekat sini, masih ingat right? Yang ni dia punya multiple comparison lah. Kita klik continue dan klik OK. Dan bila kita klik OK di sini, kita dapatlah dia punya bacaan dia descriptively berapa mean yang pengguna elektrik untuk 4 bandar tadi. Levin test dia sama ada homogeneity variance ni assume ataupun tidak. Jika SIG-nya di atas 0.05, dianya adalah
homogeneity ini ataupun test of homogeneity of variances ini maknanya diterima lah, dia di atas 0.05. ANOVA ini pula nak tunjukkan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan atau tidak di antara keempat kategori bandar tadi. Jadi dia di bawah 0.05 jadi signifikan. Dan kita lihat multiple comparison test kat sini, kita cari yang ada star kat sini dan kita dapati Perth dengan Adelaide ataupun Adelaide dengan Perth berbeza secara signifikan di bawah 0.05. Begitu juga Perth dengan Adelaide di bawah 0.05. Yang lain-lain tidak berbeza secara signifikan. Jadi dua bandar itu berbeza secara signifikan dalam penggunaan electricity-nya. Dalam kita panggil analisis non-parametricnya pula adalah sekiranya data tersebut tidak normal dan sebagainya. Jadi masih kita akan gunakan non-parametric test. Kita kembali semula kepada independent sample sebab dia ada satu sampel saja tadi kan. Kita klik reset dekat sini. Objektifnya masih lagi customized analysis. Pergi kepada field, apa yang kita nak buat kan. Kita katakan city ni, bandar ni masuk kepada group kan, cost-nya masuk kepada test field kan. Right, pergi kepada setting. Bila kita pergi kepada setting, apa nak buat kan? Kita klik pada customize analysis. Disebabkan nama kita tadi tu, analysis kita tadi adalah Kruskal-Wallis one way ANOVA. Jadi kita kliklah Kruskal-Wallis one way ANOVA. Pastikan multiple comparison ni all pairwise, memang secara defaultnya kat sini lah. Okay, dan kita klik daripada klik run. Kita klik run kat sini. Bila kita klik run tuan-tuan dan puan, kita bandingkan kat sini dia kata 0.02 di bawah 0.05, maknanya ANOVA adalah signifikan. Maka kita reject null hypothesis, maknanya kalau kata null hypothesis tu tidak terdapat perbezaan signifikan di antara cost electricity across the category of city kan. Maknanya dia di bawah 0.05, maknanya kita tolaklah, tidak terdapat, maknanya terdapat perbezaan signifikan lah. Macam jadual yang diwakili jadual ANOVA ni lah. Ya, cuma bezanya dia tidak ada, dia tidak ada Levin test ni, dia tak ada kat situ sebab dia non-parametric test. Jadi kalau kita nak lihat bandar mana yang berbeza secara signifikan macam multiple comparison table ni dalam parametric test, kita double klik dekat hypothesis summary ni, dia akan keluar model viewer dekat sini kan. Turun bawah dekat sini ni, dekat view bawah ni, ya. Klik dekat sini kan, klik pada pairwise comparison. Jadi kita klik kat pairwise comparison, dia keluarlah tuan-tuan jadual ni. Ni kan. Dalam ni lebih mudah sikit, kita tak perlu tengok yang star tu, kita hanya lihat yang ada coloured ni kan. Dekat kat sini dia kata Adelaide dengan Perth adalah berbeza secara signifikan. Dia di bawah 0.05 kan. Dia punya significant value ni kan, SIG ni kan. Jadi di bawah 0.05 dekat sini ataupun adjusted significant ni, yang kita akan ambil yang signifikan ni lah, 0.02 ni lah. 0.002, maka Perth dengan Adelaide berbeza secara signifikan. Yang kita nak reportkan dia punya test statistik kan. Statistik dia, standard test statistik dia dengan nilai SIG dia dekat sini. Maka tadi kita buatlah keputusan. Yang pertama sekali kita kata terdapat perbezaan yang signifikan kan dalam penggunaan electricity across the category of cities, dan yang bandar yang berbeza secara signifikan adalah Adelaide dengan Perth. Untuk ujian yang keempat pula tuan-tuan dan puan adalah ujian korelasi. Kat sini kita ada ujian Spearman-Rho yang menjadi alternatif kepada korelasi Pearson kan. Yang ini kita akan gunakan data WorkSafe 5 di mana kita nak cari hubungan di antara IQ dan juga entrance test dia. Kan ada hubungan ataupun tidak. Kalau korelasi kita tahulah, kita tekan macam biasalah, analyze correlate by variate dekat sini ya, dan kita masukkanlah IQ variable-nya lah kan. Dan kita terus klik OK, dan kita akan dapat dia kat sinilah ya. IQ dengan entrance test ni hubungannya adalah 0.767 dan ianya adalah signifikan kan. Kita dah tahu dah report macam tu. Dan sekiranya ianya adalah tidak signifikan, contohnya kan, bukan non-parametric test kan, datanya tidak normal, jadi macam mana nak buat? Klik pada sama juga analyze correlate by variate juga, cumanya kita tak pilih Pearson tapi kita pilih Spearman kan. Kat sini maknanya data tersebut bukan data yang parameter yang normal, jadi kita masukkan dan kita klik OK juga. Sama je, dia akan keluar Spearman-Rho dekat sini. Correlation-nya adalah 0.757 ya di antara keduanya, dan ianya adalah positif dan ianya adalah signifikan. Dan cara baca dia juga sama, dia punya rule of thumb, maknanya jika di atas 0.7 hingga 0.8 dia mempunyai hubungan yang kuat kan di antara keduanya. Kedua-dua
variable tersebut. Macam saya cakap, bukanlah IV dan DV, tapi nak menunjukkan hubungan di antara keduanya. Itu saja tuan-tuan dan puan, analisis non-parametrik. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.